Dahulu, jika disebut tempat ini, apa yang difikirkan adalah penganjuran acara dan pesta buku. Tak sampai 2 tahun yang lalu, pusat yang terletak 30 km dari ibu negara ini dibanjiri dengan ribuan pengunjung yang datang untuk membeli buku dan karya penulisan. Tetapi hari ini, dalam sekilas pandang, kita tidak lagi mengenalinya. Ia dikelilingi kawat duri sejauh 1.5 km. Di mana saja anda pandang, terlihat kelibat anggota tentera yang mengawal pusat itu dengan ketat. Dan di mana dulunya disusun buku, kini disusun katil dan peralatan hospital. Inilah normal baru di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang, atau lebih dikenali ramai sebagai MIPS. Tidak pernah disangka pusat penganjuran sebegini diubah suai dengan begitu drastik dan begitu cepat untuk tujuan ini. Tetapi tempoh yang getir menyeru respon yang unik. Ianya tidak pernah berlaku di dalam sejarah negara. Yang pertama, sejarah pandemik ini kita tahu berlaku setiap 100 tahun. Daripada setup dewan ini sendiri tidak pernah berlaku di dalam sejarah negara. Bulan lepas, pusat ini diubah suai menjadi pusat kuarantin dan rawatan COVID-19. Sebagai persediaan, sekiranya penularan COVID-19 yang semakin serius menyebabkan hospital di serata negara tidak menang tangan. Kini, apabila jangkitan meningkat dalam kalangan pendatang tanpa izin di 3 depo tahanan utama negara, ianya digunakan untuk menampung golongan ini. Kita telah membuat beberapa persediaan untuk menerima lebih ramai pesakit daripada kluster depo tahanan. Seperti kita ketahui, ramai pendatang asing tanpa izin di depo-depo pertahanan telah dijangkiti COVID-19. Dan kita menjangkakan jumlah mereka di dalam worst case senario-nya mungkin mencecah lebih daripada 1,000. Oleh sebab itu, pusat ini telah diarahkan untuk membuat persiapan yang rapi bagi menerima lebih daripada 1,000 pesakit. Ketika pandemik melanda, setiap hari bermakna. Jika di Wuhan, hospital COVID-19 berjaya dibina dalam masa hanya 10 hari, pusat COVID-19 di MIPS adalah versi Malaysia, versi kita. Pusat ini ditransformasi daripada pusat penganjuran acara kepada hospital COVID-19 dalam tempoh kurang seminggu. Bermula dengan hanya 64 katil, pusat COVID-19 MIPS kini berupaya menempatkan kira-kira 1,000 pesakit dan 600 kaki tangan. Jadi memang merupakan sejarah, dan menerima pesakit, dijangka akan menerima pesakit sehingga 1,000, yang mana merupakan setaraf dengan hospital negeri. Kalau kita nak lihatkan jumlah pesakit tu. Jadi kerjasama daripada Kementerian Kesihatan yang menghantar banyak petugas kesihatan, daripada koordinasi daripada NAKMA dan MKN serta semua agensi yang terlibat membolehkan kita merawat seramai ini. Pembinaan pusat ini juga menyaksikan tahap kerjasama antara agensi yang mungkin tidak pernah kita lihat sebelum ini. Angkatan Tentera Malaysia, Agensi Pengurusan Bencana Malaysia atau NADMA, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Kementerian Kesihatan, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia dan Jabatan Kebajikan Masyarakat antara lain, semua menggembeling tenaga dan menyahut cabaran untuk mendirikan pusat ini yang kini dilihat sebagai benteng pertahanan negara daripada gelombang kedua COVID-19. Kita juga mendapatkan bantuan daripada kesemua agensi yang bukan di bawah ATM supaya dapat membantu kita bagi operasi di sini. Kami akan bekerja bersama. Disebabkan itu, kita tahu kita ada anggota keselamatan yang juga core kesihatan diraja. Dalam masa yang sama, petugas Kementerian Kesihatan Malaysia akan bertugas bersama-sama dengan Angkatan Tentera Malaysia, dan dengan adanya SOP bersama ini, dari segi keselamatan dan sebagainya, termasuk maintenance daripada Angkatan Tentera Malaysia, ianya lebih terjamin. Jadi perkara ini baru kali pertama dilakukan. Tetapi kepantasan, kerjasama dan koordinasi perlu digabungkan lagi dengan semua senjata lain yang kita ada tatkala kita berperang dengan wabak terburuk yang melanda tamadun manusia sejak 100 tahun lalu. Teknologi turut menjadi senjata yang membantu 600 petugas di sini. Daripada sistem pemantauan CCTV yang menyeluruh kepada penggunaan robot untuk mengehadkan pendedahan petugas ketika menghantar ubat dan keperluan. Dan sejak pusat ini dijadikan pusat penempatan warga asing yang mungkin boleh menyebabkan tercetusnya gelombang kedua COVID-19 di Malaysia,
keselamatan sentiasa menjadi keutamaan nombor satu. Kita mempunyai 4 layer keselamatan yang telah kita bangunkan. Di bahagian dalam, kita mempunyai petugas immigration daripada depo yang kita tempatkan di dalam untuk membantu mengawal kesemua parti ini. Di bahagian luar ataupun di yellow zone, immigration telah menempatkan pasukan taktikal khas dia. Di dalam perimeter inner cordon ataupun perimeter dalam, kita mempunyai anggota tentera dan polis. Serta di perimeter luar, kita mempunyai, di perimeter dalam juga kita letakkan kawat duri. Dan di perimeter luar kita mempunyai anggota tentera dan polis yang mengendalikan 9 pos keselamatan. Kami telah mengeluarkan satu SOP security keselamatan, ya, dan SOP keselamatan ini akan dipanjangkan ataupun diberikan kepada petugas-petugas kami melalui sesi-sesi penerangan. Khususnya kalau kata petugas baru, kami akan masukkan dalam orientasi modul mereka, dan bagi petugas-petugas yang dah lama, kami akan adakan sesi-sesi penerangan. Segala aspek keselamatan diambil kira dan pasukan di sini bersedia untuk semua kemungkinan. Ini termasuk kemungkinan yang paling buruk, iaitu jika ada percubaan dalam kalangan parti positif COVID-19 untuk melarikan diri. Petugas kesihatan dan keselamatan di Maib Serdang sering membuat latihan simulasi sekiranya situasi ini terjadi. SOP bagi setiap pasukan, ATM, Angkatan Pertahanan Awam dan petugas kesihatan sudah pun disusun sekiranya insiden sebegini terjadi bagi memastikan keselamatan petugas barisan hadapan terjaga. Disebabkan kita menempatkan begitu ramai pendatang asing tanpa izin, kita ketahui kerap berlaku rusuhan ataupun cubaan untuk melepaskan diri daripada pusat-pusat tahanan. Kali ini ianya sangat berbeza kerana ianya merupakan kali pertama kita terpaksa berdepan dengan risiko rusuhan atau risiko pesakit yang akan lari yang COVID positif. So pendatang tanpa asing tanpa izin yang COVID positif. So ini merupakan risiko yang sangat tinggi yang boleh mengakibatkan kesan yang amat buruk kepada negara. Ini adalah antara usaha-usaha untuk mengurangkan rasa takut, rasa gelisah, ya, supaya mereka dapat menumpukan tugas mereka dalam merawat, that is our first priority. Tetapi di sebalik segala persediaan dan persiapan, mengendalikan pesakit COVID-19 warga asing masih mempersembahkan pelbagai cabaran unik. Antaranya perbezaan bahasa. Satu halangan besar yang menyulitkan komponen penting kerja harian petugas di sini, iaitu berkomunikasi dengan pesakit bagi memastikan mereka faham dan akur dengan semua SOP yang ditetapkan. Tetapi terdapat juga cabaran tersembunyi yang mungkin tidak dijangka sebelum ini. Sebagai contohnya, kita tahu etnik Rohingya mungkin tidak boleh duduk bersama dengan parti daripada Myanmar. Mereka akan bergaduh. Begitu juga antara Madura dan Jawa sebagainya. Dan juga antara India yang datang dari Kashmir dan India yang bukan dari Kashmir. Kita amat sensitif tentang isu keselamatan tersebut, dan sebelum mereka datang, mereka akan datang by batches. Yang mana kita tempatkan mereka di kubikel-kubikel yang
memang kita pastikan mereka ini selamat. Kata Kolonel Arshil, setiap individu yang berpijak di bumi ini, termasuklah mereka yang memasuki negara ini secara haram, diberikan penjagaan kesihatan yang terbaik. Malaysia terkenal amat prihatin dan mengamalkan sikap kemanusiaan di dalam melayani pesakit-pesakit warga asing yang memerlukan rawatan. Dalam contoh ini, parti-parti yang terkena jangkitan COVID-19 sememangnya diberi rawatan yang optimum. Kita pun nak menyelamatkan nyawa mereka, kita berikan layanan yang baik, makanan yang cukup serta tempat yang agak selesa dan mencukupi untuk mereka. Seperti COVID-19, pencapaian seperti pembangunan pusat COVID-19 MIPS adalah perkara baru yang tidak pernah kita lihat sebelum ini di Malaysia. Dan inisiatif yang baru membawa bersamanya pelbagai cabaran baru. Selain cabaran keselamatan, pengendalian pesakit dan risiko gelombang kedua, timbul cabaran terbesar, iaitu menguruskan golongan terpenting dalam perjuangan ini, petugas kesihatan di barisan hadapan. Bekerja untuk tempoh yang lama, mendedahkan diri mereka kepada wabak yang boleh membawa maut. Ditambah pula dengan masa yang singkat untuk berehat dan berjumpa keluarga, memberikan impak kepada fizikal dan mental mereka. Tipu kalau saya kata mereka tak takut ya, bila masuk ke dalam, sebab risiko kami sangat tinggi. Masa Hari Raya Islam, masa Hari Raya itu sendiri, semua orang bertugas seperti biasa. Saya rasa semua orang menahan air mata. Cerita normal baru kembali selepas ini. Apabila negara berdepan situasi yang tidak pernah dilalui sebelum ini, kita perlu melakukan pelbagai perkara yang sebelum ini kita anggap asing, malah dramatik. Ini dipanggil normal baru. Normal baru bagi kebanyakan kita dalam era COVID-19 bermakna kita tidak lagi boleh melakukan semua aktiviti yang kita gemari dengan kerap. Kita memakai topeng muka apabila keluar dan memastikan penjarakan sosial apabila berinteraksi dengan orang lain, malah ahli keluarga sendiri sekalipun. Tetapi di peringkat negara, normal baru ini dibawa ke tahap yang baru. Jika di Wuhan, hospital dibina dalam masa hanya 10 hari, ekoran kekangan masa untuk melawan pandemik COVID-19, di Malaysia, pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 MIPS Serdang adalah salah satu kisah kejayaan negara kita dalam memerangi pandemik ini. Dulunya sinonim dengan penganjuran acara dan pesta buku, kini MIPS ditransformasi dalam masa kurang seminggu. Pada asalnya sebagai persediaan jika penularan COVID-19 semakin serius dan menyebabkan hospital tidak menang tangan. Kini, apabila wabak itu semakin terkawal, pusat COVID-19 MIPS ditugaskan untuk menempatkan golongan parti yang positif COVID-19 yang dikhawatiri boleh mencetuskan gelombang kedua wabak itu di Malaysia. Pusat yang dahulunya menjadi tempat penganjuran pesta buku, kini menjadi benteng pertahanan negara dalam memerangi kebangkitan semula COVID-19. Semua SOP telah dibangunkan semula kerana ianya tidak pernah berlaku di dalam sejarah negara. Yang pertama, sejarah pandemik ini kita tahu berlaku setiap 100 tahun. Daripada setup dewan ini sendiri tidak pernah berlaku di dalam sejarah negara. Jadi memang merupakan sejarah dan menerima pesakit, dijangka akan menerima pesakit sehingga 1,000 yang mana merupakan setaraf dengan hospital negeri. Tetapi sudah tentu, pengoperasian dan pengurusan pusat ini jauh daripada mudah. Pusat yang berupaya menampung kira-kira 1,000 orang parti positif COVID-19 ini berdepan pelbagai cabaran setiap hari. Daripada mendapatkan kerjasama parti, kepada halangan bahasa untuk berkomunikasi, sehinggalah kemungkinan tercetusnya rusuhan. Kami juga dibantu oleh Jabatan Immigration di dalam. So far buat masa ini kami tak mendapat apa-apa masalah lah. Ya. Tapi apa-apa pun saya sentiasa mengingatkan petugas-petugas kami supaya sentiasa alert, tidak leka, ya, dan juga mengingatkan mereka bahawa kalau apa-apa berlaku, you gonna have to think of your safety first. Tunjang kepada kejayaan pusat COVID-19 MIPS dan kejayaan negara mengelakkan gelombang kedua COVID-19 secara keseluruhannya adalah petugas barisan hadapan. Sungguh pun letih dengan tugas yang berat dan tanggungjawab yang besar
golongan ini tidak boleh leka walaupun sesaat. Kerana mereka lah yang mungkin menjadi faktor utama yang mengelakkan puluhan lagi nyawa hilang di negara ini akibat wabak itu. Masa orientasi itu memang kita akan bagi tahulah semua benda-benda yang mereka perlu tahu, the do's and don'ts, ya. Nombor satu. Lepas tu nombor dua juga kami juga ada bagi juga sesi counselling, ya, sesi untuk meningkatkan dia punya motivasi. Dan juga nombor tiga is kami juga mewajibkan semua petugas yang akan bertugas di sini melalui saringan kesihatan mental, ya. Jadi kalau kata ada apa-apa problem, ya, daripada situ kita akan intervene awal. Kami akan make sure that everybody will get enough rest dan enough working hours to make sure that tugasan mereka kat sini mereka dapat lakukannya dengan efisien dan tanpa memikirkan masalah-masalah lain lah, dalam masa sama menjaga juga status kesihatan mental mereka. Malah, sokongan mental juga perlu disesuaikan dengan normal baru. Seboleh mungkin, sebarang konsultasi mental bagi petugas kesihatan di sini dilakukan secara maya bagi menghadkan interaksi bersemuka dan meminimalkan risiko jangkitan. Kita mempunyai dua cara, iaitu satu cara teleconsultation melalui video conference ataupun direct consultation kepada staff. Dan unit kita ini unik kerana mempunyai kita panggil mental health psycho-spiritual unit. Kerana ia bukan saja dia terdiri daripada pakar psikiatri, pegawai psikologi, tetapi juga oleh pegawai-pegawai kor agama Angkatan Tentera. Dan selain sokongan mental, khidmat nasihat dan panduan agama juga disediakan bagi petugas kesihatan beragama Islam di sini. Bukan saja untuk memberikan sokongan spiritual kepada mereka yang tertekan, malah untuk memberikan panduan hukum agama kepada mereka yang mendapat kelonggaran kerana bertugas. Itu tugas Major Salahuddin Safi'i, Pegawai Agama Pusat COVID-19 Maib Serdang. Dikala operasi harian sibuk dengan aspek kesihatan dan keselamatan, Major Salahuddin memberikan keseimbangan yang diperlukan oleh petugas di sini untuk mereka terus bertugas dengan baik. Umpamanya baru-baru ini dalam masa terdekat kita melaksanakan kelas bimbingan rukhsah solat khusus kepada jururawat yang mana mereka akan bertugas secara langsung di dalam ward memakai PPE. So di situ ada kelonggaran rukhsah dari sudut pelaksanaan ibadat solat, diharuskan jamak. Itu kita bagi taklimat dan penerangan kepada mereka. Tetapi di sebalik semua perkhidmatan sokongan penting yang diberikan ini, kekal terpenting adalah keselamatan. Selain keselamatan petugas, pusat ini juga perlu melakukan segala apa yang mampu untuk memastikan keselamatan rakyat Malaysia di luar sana kekal terjaga. Ini termasuk mengelakkan sebarang insiden pesakit meloloskan diri atau jangkitan COVID-19 boleh terlepas keluar secara tidak sengaja. Atas sebab inilah, pusat tersebut yang sebelum ini hanya dikawal selia oleh KKM dan Jabatan Imigresen Malaysia, kini perlu disokong oleh Angkatan Tentera yang meletakkan 4 lapisan keselamatan. MAIB kita tahu bahawa dia merupakan pusat kuarantin untuk pendatang asing tanpa izin yang positif. Disebabkan itu, maka pusat ini perlu dikawal dengan rapi supaya mereka tidak lolos. Sebelum ini penglibatan kita di sini hanya pihak imigresen dan KKM, tapi selepas mengambil kira tentang keselamatan dan juga pasien yang ada di sini, maka kita telah mengambil keputusan supaya dikawal dengan lebih ketat. Pembinaan dawai ini mengambil masa yang amat singkat kerana kepakaran yang ada pada kita. Pada sebelah pagi kita mendapat arahan, by tengah hari itu kita dah dapat pasang dawai dan kita kawal tempat ini. Kawalan ini memberikan keyakinan kepada petugas-petugas yang bertugas bahawa keselamatan mereka terjamin. Kita melakukan patrol dari masa ke semasa. So dari 4 lapis kawalan ni insya-Allah kita yakin akan dapat di samping menjadi deterrent kepada parti ini daripada melakukan percubaan untuk lari, ia juga akan dapat memastikan keselamatan staf serta komuniti di sekeliling. Jadi jangan risau. Tapi walaupun semua langkah keselamatan telah diambil dan penularan COVID-19 dilihat terkawal di dalam pusat itu dan juga dalam kalangan orang awam di luar, tiada siapa yang boleh leka. Dan petugas di pusat ini sentiasa bersedia untuk senario yang terburuk. Apa yang kami risau is mass admission. Itu yang kami kena bersedia
Ya, so far memang kita dah praktikkan sekali itu. Kami juga perlu meningkatkan kapasiti pusat ini dengan seberapa segera in anticipation untuk menerima pesakit-pesakit yang ramai. Kami ada kemungkinan akan menerima mass admission. Dalam satu masa tu kami boleh menerima up to about 200 patient dalam satu masa. So dengan bantuan pasukan perubatan kecemasan KKM, kami telah aktifkan red alert di mana ini akan membantu melancarkan proses kemasukan, proses observasi supaya kami dapat menerima pesakit dengan ramai dalam satu masa. Tetapi bersedialah hingga tahap mana pun, seperti kita semua, petugas barisan hadapan juga adalah manusia. Dan manusia boleh tewas dengan penat, tekanan atau ketakutan. Mungkin inilah cabaran terbesar bukan sahaja untuk mengoperasikan pusat COVID-19 MIPS, tetapi di dalam perjuangan menentang wabak COVID-19 di mana-mana pun di Malaysia. Inilah perkara paling penting yang perlu kita jaga. Mereka memang dalam keadaan yang stres, tetapi kami sedaya upaya untuk memberikan mereka ruang untuk mereka distres. Tipu kalau saya kata mereka tak takut bila masuk ke dalam, sebab risiko kami sangat tinggi. Apa yang kami buat ialah kami adakan guided makan bersama-sama. Itu pun kami tak boleh lebih berkumpul lebih daripada 20 orang. Tanggungjawab memikul kesihatan negara amat berat. Masa untuk perkara lain kini terhad. Ini termasuklah untuk berhari raya. Pasukan kami, jujurnya daripada 190 orang, hanya 4 orang saja yang bercuti raya. Lain-lain semua bertugas sehingga ke hari ini. So kami bawa makanan dan makan, itu sajalah hari raya kami. So jadinya lain-lain kami tak sambut apa-apa. Hari raya itu sendiri semua bertugas seperti biasa. Saya rasa semua menahan air mata. Tapi cumanya video conference semua dibuat di rumah sebab dekat sini saya rasa lebih sangat emosi kan. Yang untuk di sini kita bertugas seperti biasa. Daripada bulan puasa sampailah ke hari raya tu memang kami ada dekat sini je lah. So orang kata apa, bekerja dalam pelbagai agensi ni sangat mencabar sebenarnya. Tapi orang cakap bila ini pengalaman baru. Kalau orang kata tak sedih tu tipu lah, mestilah sedih. So tapi ini tanggungjawab kami lah sebagai seorang jururawat untuk bertugas di pusat kuarantin risiko rendah ni lah. Semangat kami memang tak pernah luntur. Ya, kami akan terus berjuang bersama dengan agensi-agensi lain, khususnya ATM yang ada dekat sini ya, semua ATM, PDRM, RELA, Immigration, dengan NATMA, ya, JKM, APM, ya, dan juga Bomba, ya, dan juga pengurusan MAIP sendiri. Kami akan terus berjuang sehingga khidmat kami diperlukan, sepanjang khidmat kami diperlukan, kami akan berada di sini, ya, untuk melindungi rakyat Malaysia secara amnya daripada penularan pandemik ini. Dalam apa pun suasana, kita mesti sama-sama menang. Kita mesti ada semangat untuk menang dalam menangani isu COVID ini. Kemenangan ini tidak akan tercapai tanpa kerjasama daripada semua pihak. Mereka frontliner maupun masyarakat yang berada di luar sana. Sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT, semoga COVID ini dapat kita tangani dan Malaysia boleh menang. Kami petugas-petugas di PKRC MAIP Serdang mengucapkan